Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. 主所爱的弟兄姊妹们，早上好，祝你平安。 Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang baik yang telah memberikan firman-Nya kepada kita. 我们感谢神，他是美善的神，他要把他的话赐给我们。 Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, kebenaran versus tekanan. 今天我们又一起来思想主的话，主题是真理和压力。 Kita akan bersama-sama melandasinya di dalam Yohanes 18 ayat 38b sampai 19 ayat 12. 今天的经文是从约翰福音18章38节到19章12节。 Pak Cekian akan membacakan di dalam bahasa Mandarin di dalam ayat 38b sampai ayat yang ke-40. Dan nanti di dalam bahasa Indonesia pasal 19 ayat 1 sampai ayat 12 saya akan bacakan. 约翰福音18章38节到40节用中文读。毕拉多说：“真理是什么呢？”说了这话，又出来到犹太人那里，对他们说：“我查不出他有什么罪来，但你们有个规矩，在逾越节要给你们释放一个人，你们要给我你们释放犹太人的王吗？”他们又喊着说：“不要这人，要巴拉巴。这巴拉巴是个强盗。” Pasal Yohanes 19 ayat 1 sampai 12 firman Tuhan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari mana asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Demikian pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan dan terlebih melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. 读经到这里为止，那些读了、思想了，而且在他的生活上行出来，这人便为有福。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika berbicara tentang kebenaran, 主所爱的弟兄姊妹，谈到真理， kita tahu bahwa melakukan kebenaran adalah bagian kita atau panggilan kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. 我们知道，成为上帝的儿女，行真理是神呼召我们所行的事。 Di dalam situasi yang baik, kita bisa dengan mudah menyatakan kebenaran. 在好的情况之下，我们很容易把真理彰显出来。 Tetapi di dalam situasi yang kurang baik bagi kita, itu bukanlah hal yang mudah bagi kita untuk berani menyatakan kebenaran. 在逆境的时候，我们
要把真理行出来，那是不简单的。 Itulah yang kita lihat di dalam pembacaan kita pada hari ini dan yang sedang dihadapi oleh Pilatus. 这就是我们刚才所读的经文里面，就是比拉多所经历的事情。 Saya akan mengajak kita untuk memperhatikan beberapa hal. Kenapa saya berkata bahwa Pilatus sedang dilema, Pilatus sedang menghadapi satu situasi yang sulit untuk berkata benar. 我要请大家看一下，查一下为什么比拉多当他要行真理的话，心里有了矛盾。 Di dalam ayat 38b dikatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 在第38节那里说，我查不出他有什么罪来。 Kemudian kata yang sama diulang lagi di ayat yang keempat. Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 后来比拉多又把他的话重复再说一遍，他说：“我带他出来见你们，叫你们知道我查不出他有什么罪来。” Kembali di ayat yang ke-6. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 后来在第6节，比拉多再说：“你们自己把他钉十字架吧，我查不出他有什么罪来。” Saudara, dari 3 kali perkataan Pilatus yang sama, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 比拉多3次说了“我查不出他有什么罪来”的这句话， Seharusnya memudahkan Pilatus untuk mengambil keputusan dan membebaskan Tuhan Yesus. 其实他说了这句话，给了比拉多很容易的决定来释放耶稣。 Tetapi apa yang terjadi, saudara, kalau kita membaca terus sampai ayat yang ke-16? 后来我们如果读到第16节的话，我们知道发生了什么事呢？ Di ayat 16a dikatakan, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. 在第16节那里说，于是比拉多将耶稣交给他们去钉十字架。 Saudara, mengapa Pilatus melakukan itu atau menyerahkan Yesus untuk dihukum dengan cara disalib? 为什么比拉多要把主耶稣交给人，就让人钉耶稣在十字架上呢？ Bukankah tadi kita melihat bahwa tidak ada kesalahan apapun yang menjadi alasan bagi Pilatus untuk menghukum Tuhan Yesus? 刚才岂不是我们看见比拉多说过，他查不出主耶稣有什么罪来呢？ Tetapi Alkitab dengan sangat jelas menuliskan Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. 但是圣经很清楚说，比拉多把耶稣交给他们钉在十字架上。 Saudara, ada situasi yang sedang diperhadapkan kepada Pilatus sehingga dia tidak mudah untuk mengambil keputusan siapa yang bersalah dan siapa yang bersalah. 比拉多面对一个很不容易的情况，很难的情况，所以他没有办法来决定谁是谁非。 Di ayat 12 dikatakan orang banyak itu berteriak-teriak, orang-orang Yahudi itu berteriak-teriak, berkata, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. 在第12节那里说到，众人就是犹太人喊着说，如果你把耶稣释放，那你就不是凯撒的忠臣了。 Saudara, apa arti ungkapan sahabat Kaisar bagi seorang Pilatus? 这里谈到凯撒的忠臣是什么意思呢？就是凯撒的朋友是什么意思呢？ Bagi kita yang tidak memahami kata ini, melihat biasa saja. Kenapa ya kalau tidak jadi sahabat Kaisar? Kenapa? 对我们来说，我们一个普通的人，来了解说不是凯撒的朋友，那就算了吧。 Tetapi bagi seorang Pilatus, tidak menjadi sahabat Kaisar berarti dia akan kehilangan jabatan. 但是对比拉多来说，如果他不是凯撒的朋友，那他将失去他的岗位。 Sekarang di hadapan dia membebaskan Tuhan Yesus,
atau mengambil tetap menjadi sahabat Kaisar. 现在摆在他的面前，他要释放主耶稣，还是要仍然成为凯撒的朋友？ Dan sekali lagi saudara, dia memilih untuk tetap menyandang atau mengamankan jabatannya sebagai gubernur Romawi pada saat itu. 但是我们知道，后来毕拉多还是要把自己的岗位保留得好，那就是成为罗马帝国的一个职位。 Saudara, di sini kita melihat bahwa ketika kebenaran itu disandingkan dengan tekanan yang dialami oleh Pilatus. 我们这里看到，如果我们把真理和压力并排一起的话，就是比拉多所面临的事情。 Maka kita melihat seolah-olah kebenaran itu dikalahkan oleh tekanan yang ada, desakan yang ada daripada orang-orang Yahudi pada saat itu. 我们就看到，当时真理仿佛被犹太人所压力而得胜。 Kebenaran di dalam pengadilan Pilatus, kebenaran menjadi tidak berdaya. 在比拉多的法庭里面，真理真的就是无能为力了。 Bukankah firman Tuhan berkata kebenaran akan muncul seperti fajar pagi? 岂不是圣经说真理就好像早晨的阳光出来的阳光呢？ Tapi saudara, kita melihat di sini mengapa kebenaran begitu tidak berdaya di hadapan Pilatus. 但是我们看到，为什么在比拉多面前，真理成为一个无能为力的东西？ Saya tadi kan mengatakan bahwa seolah-olah tidak berdaya, kebenaran itu tidak berdaya karena adanya desakan, karena ada tekanan dari orang-orang Yahudi. 刚才我说，就是因为犹太人所逼，所以真理仿佛是无能为力。 Tetapi kalau kita membaca selanjutnya, kita bersyukur kepada Allah yang menguasai maut itu. Hai maut, di manakah sengatmu? 如果我们一直读下去的话，圣经很清楚告诉我们，死亡啊，你的毒钩在哪里？ Di hadapan Pilatus kebenaran membisu, di hadapan Pilatus kebenaran tidak berdaya. 在比拉多面前，真理闭口无言；在比拉多面前，真理是无能为力。 Karena sesungguhnya kisah ini menggambarkan kepada kita betapa hinanya manusia itu di hadapan Tuhan. 因为这个故事告诉我们，人在神面前非常的卑鄙。 Betapa mudahnya manusia berdosa itu menginjak-injak akan kebenaran. 罪人很容易把真理践踏。 Sedikit kita melihat bahwa Pilatus lega di dalam melaksanakan pengadilannya. 我们就看到比拉多对他的审判，自己感觉到很轻松。 Tetapi kalau kita membaca keseluruhan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 如果我们仔细的读四福音里面，马可福音、马太、马可、路加和约翰福音里面， kita akan melihat bagaimana di dalam Injil Matius Pilatus mencoba untuk tidak merasa bersalah dengan cara mencuci tangan. 在马太福音我们就看到，为了要脱离自己的罪行，他就在众人面前洗了手。 Saudara, saya katakan bahwa dengan mencuci tangan ini adalah cara Pilatus untuk mengatasi rasa bersalahnya. 他这样洗手，就是要克服他自己感觉到的错误。 Di dalam Matius dikatakan ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya. 在马太福音27、24节那里说到， Saudara, 那里马太福音27、24节那里说到，毕拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手。 kenapa Pilatus melakukan ini, saudara? 弟兄姊妹们，
毕拉多为什么要行这样的事情呢？ Dia berharap dengan mencuci tangan, dia merasa tidak bersalah terhadap darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan. 他希望他这样洗手，就等于他对耶稣的血不负责任。 Di dalam Yohanes 19 ayat 19, apa yang dilakukan oleh Pilatus? Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. 后来在约翰福音19章19节，毕拉多又用牌子写了一个名号，按在十字架上，写的是犹太人的王拿撒勒人耶稣。 Mungkin ini kita melihat bahwa Pilatus sedang menyatakan atau mendukung, mengakui bahwa Yesus adalah raja. 也许毕拉多这样做，他是暗示承认耶稣是王。 Tetapi sebenarnya saudara, ini dilakukannya supaya makin mengokohkan keputusannya bahwa apa yang dilakukan adalah benar. 其实他这样说，他这样做是要证明他所做的事情是对的。 Ketika seorang mengakui diri sebagai raja, maka itu menentang Kaisar Romawi pada saat itu. 因为当时有凡承认自己是王的话，就把自己以罗马的王为敌。 Dan itu menjadi alasan Yesus dihukum. 这就是为什么主耶稣被钉十字架的理由。 Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi kita melihat bahwa Pilatus sepertinya diperalat untuk menghukum Tuhan Yesus oleh orang-orang Yahudi. 主所爱的弟兄姊妹，我们这里看到，比拉多好像被犹太人当时所利用。 Tetapi apapun alasannya, Pilatus telah melakukan kesalahan besar dengan menyalahgunakan atau mengabaikan kebenaran yang seharusnya dilakukan. 无论如何，我们就知道，比拉多已经滥用他的权利，就是把真理颠倒过来。 Kalau kita memperhatikan pasal 18 ayat 38a, di sana Pilatus berkata kepada Tuhan Yesus, apakah kebenaran itu? 如果我们留意到比拉多对耶稣说的，在约翰福音18章38节说，什么是真理？真理是什么呢？ Ketika Tuhan Yesus secara jelas, gamblang menjelaskan tentang dirinya sebagai kebenaran, maka kemudian dia bertanya kepadanya, apakah kebenaran itu? 当主耶稣在比拉多面前很坦白说，什么是叫真理的话，比拉多反而向耶稣说，什么是真理？ Tetapi apa yang dilakukan oleh Pilatus bukan untuk mengetahui apa kebenaran itu. 所以比拉多这样问，其实他不是要真正了解什么叫真理。 Karena bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini dikatakan sesudah mengatakan demikian, ayat 38b, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang banyak, 因为我们 orang-orang Yahudi. 我们知道他不是要找答案，什么是真理？在38下半节说了这话，又出来到犹太人那里。 Saudara, dia bertanya sambil lalu, 他 sambil 是 pergi. 他是随口，就是随便问而已。 Ini sebenarnya pertanyaan yang bukan pertanyaan untuk mengetahui apa yang sedang ditanyakan. 其实他不是真心要了解什么是他所问的问题。 Karena itu para penafsir mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pilatus adalah sebuah sindiran kepada Tuhan Yesus. 其实有很多解经家说，比拉多所做的事情是对耶稣的一种讽刺。 Ada yang mengatakan, kalau istilah orang Betawi mengatakan, ya lu mau ngomong apa silakan ngomonglah. 如果按照雅加达当地的人说，哎呀，不管你要说什么，随你吧。 Hal itu tidak penting bagi saya. 这是对我来说不重要。 Dan itulah yang terjadi di dalam diri seorang Pilatus. 这就是在比拉多所发生的事情。 Karena tidak memahami apa itu kebenaran, sehingga dia mengabaikan kebenaran di saat dia harus melakukan kebenaran. 因为他不了解
真理，后来他就忽略了真理。当他要行真理的话，他就没有办法行出来。 Saudara, seorang penulis buku ODB yang biasa kita baca di dalam Mandarin dan Inggris Indonesia, 弟兄姊妹们，在灵命日粮其中一个的作者， di dalam bukunya dia menuliskan bahwa Pilatus mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. 他说比拉多以自杀来结束他的生命。 Saudara, firman Tuhan di dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. 在以赛亚书32章17节那里说，公义的果效必是平安，公义的果验必是平稳，直到永远。 Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. 这里说，公义的果效必是平安。 Saudara, apa yang membuat hidup kita menjadi tenang, nyaman, bahagia? 弟兄姊妹们，什么事会使我们的生活感觉到安宁、有幸福呢？ Bukan karena kita memiliki segala-galanya materi dengan penuh limpah, 不是因为我们拥有很丰富的财物， tapi karena ada damai sejahtera di dalam hati kita. 因为在心里有主的平安。 Dan dikatakan akibat kebenaran itu adalah ketenangan, ketenteraman, bukan sesaat, bukan beberapa waktu, tetapi untuk selama-lamanya. 后来在这里就说，这个公义的果验乃是平稳，不是暂时的，不是短暂的，乃是要直到永远。 Karena itu pelajaran yang kita bisa lihat dan yang bisa kita ambil dari kisah Pilatus. 所以今天我们从毕拉多的故事能得到教训。 Yang pertama, apapun situasinya, kebenaran harus dinyatakan. Jika ya, katakannya. Jika tidak, katakan tidak. 第一，无论在什么情况之下，真理必须要彰显出来。若是是就说是，若是不是就说不是。 Yang kedua, berani menyatakan kebenaran, berarti berani menanggung konsekuensi. 第二，那就是你很勇敢的彰显真理。意思说，当你彰显真理的话，你就要承担一切后果。 Ada harga yang harus kita bayar. 我们必须要有所付的代价。 Saudara, hal ini mudah kita ungkapkan, mudah kita ucapkan. Apapun situasinya, kebenaran harus dinyatakan. Apapun konsekuensinya, kita harus berkata benar. 我们很容易说出来说，我们很勇敢的要彰显真理，无论是彰显真理的后果什么，我是愿意承担。 Tapi apakah semudah itu Bapak Ibu kita lakukan? 但是我们若是要叫我们行出来，真的是很容易吗？ Bukankah kita juga sama dengan Pilatus yang sudah tahu itu benar, tapi kita tetap mengabaikannya? 我们岂不是像比拉多，他明明知道真理，但是他忽略了真理。 Ketika kita berbisnis, ketika kita berusaha, kita tahu bahwa cara seperti itu salah, tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. 当我们在谈生意的时候，我们明明知道这样的手段是不对的，但是我们还是去做。 Tapi kita bisa punya banyak dalih, banyak alasan. Ini kan masa pandemi sulit, Tuhan tahulah, dan ya cuma sedikit kok. 但是我们可以用各种各样的理由，就说啊，这是疫情之间，神就知道我只不过是做一点点。 Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姊妹， karena itulah Petrus berkata begini, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. 所以彼得又说，他说你们就是为义受苦，也是有福的。 Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. 他说你们就是为义受苦，也是有福的。 Saudara, kita bisa memahami kenapa Petrus mengatakan seperti ini dan maknanya sangat dalam. 我们知道为什么彼得会说这样的话，他的意思是很深刻。
Kita tahu bahwa Petrus pernah menyangkal kebenaran itu, menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. 我们知道彼得曾经否认真理，曾经否认主耶稣3次。 Karena itulah waktu dia berkata, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia, menjadi sesuatu perenungan yang dalam bagi seorang Petrus. 所以当他说就算你们要为义受苦也是有福的，这是对彼得来说是一个很深刻的默想。 Pada saat dia berkata, aku tidak mengenal dia, saat itu memang aman bagi dirinya. 当他说我不认识他，就是不认识耶稣，当时他觉得很安全。 Tetapi apakah hal itu membuat dia tentram, membuat dia damai sejahtera, saudara? 请问，这是否使他当时感觉到有平安、有平稳吗？ Firman Tuhan berkata ketika dia matanya berpapasan dengan Tuhan Yesus, dia keluar dan menangis dengan sangat sedihnya. 圣经说，当他面对面跟耶稣面对面的时候，他跑出去的大哭。 Karena itu dia berkata, enggak apa-apa kita menderita karena melakukan kebenaran, karena pada akhirnya kita akan berbahagia. 所以他就说不要紧，我们为义受苦，但是我们知道结局就是幸福。 Karena itu saudara, sebagai ayat penutup saya mau mengutip 2 ayat. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pelaku kebenaran itu. 我摘取2个经文为今天早上的讲道。 Di dalam bacaan pertangkapan kita tadi, khususnya di dalam ayat 15a dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. 在我们刚才所读的经文里面，彼得前书3章15节上半节说，只要心里尊主基督为圣。 Apa artinya menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan? 只要为主耶稣在我们心里为圣的意思是什么呢？ Menempatkan Kristus dengan cara terhormat, mentuhankan Kristus dengan terhormat di dalam hidup kita. 就是把耶稣放在我们的心里，放在我们的生活里，成为尊贵、最珍贵的人。 Itulah yang menolong kita agar tidak tergoda dengan hal-hal yang mungkin menyenangkan kita waktu kita melakukan kebenaran. 这就是让我们避免一些，当我们要行真理的话，就是避免我们不行真理。 Kita rela menderita karena melakukan kebenaran, karena kita tahu kita sedang mentuhankan Kristus di dalam kehidupan kita. 我们愿意行出真理，因为我们知道，当我们行真理的话，我们已经把主耶稣尊主耶稣为圣。 Kemudian Amsal 21 ayat 3 dikatakan melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. 后来在箴言书21章3节，这里说行仁义公平，比献祭更蒙耶和华悦纳。 Tidak ada gunanya kita mempersembahkan semua harta kita kalau kita tidak di dalam kebenaran. 如果我们不活在真理里面，就算我们把所有的一切献上给神，也是无用。 Karena itu Salomo mengingatkan melakukan kebenaran lebih dikenan Tuhan daripada korban yang kita persembahkan. 所以所罗门王就警告我们说，行仁义公平，比献祭更蒙耶和华悦纳。 Marilah Bapak Ibu kita melakukan kebenaran, menjadi pelaku kebenaran, menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. 所以弟兄姐妹们，让我们成为彰显真理的人，活在真理里面。 Kita memulai dari keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, kita berkata jujur kepada mereka. 我们从我们家里开始，从我们的配偶，从我们的家里配偶和孩子们开始。 Waktu kita berkata jujur, menyaksikan kejujuran kita kepada pasangan kita, anak-anak kita akan menyaksikan, melihat ternyata mama papa saya orang yang jujur, orang yang berkata benar. 当我们跟我们的配偶说实话、说诚实话的时候，孩子们就会看到，原来我的父母都是行或者说诚实话的人们。
Dan tanpa kita sadari kita sedang membangun seorang pribadi yang akan melakukan kebenaran di dalam sepanjang hidupnya. 我们不知不觉当中，我们正在建立一个一生中行真理的人。 Jangan sampai kita bilang kepada anak-anak kita, nanti kalau ada yang telepon, ada yang cari, bilang mama papa nggak ada ya. 我们千万不要跟孩子们说，如果有人打电话问爸爸妈妈，就说爸爸妈妈不在家。 Saudara, tindakan itu sederhana, sepele sebenarnya. 弟兄姐妹们，这样的行为看起来很简单，小事情。 Tetapi saya mau katakan secara perlahan kita membuat anak kita menjadi seorang pembohong yang bisa berkata tidak jujur. 但是我要告诉你们，我们如果这样做的话，我们渐渐教导孩子们以后成为常说谎的人。 Karena itu sekali lagi mari kita memulai dengan hal-hal sederhana di dalam keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah usaha bisnis kita. 所以我再次告诉大家，我们要从我们的家里开始，我们要从我们的侍奉开始，我们要在我们的事业开始说诚实话。 Dan simpan firman Tuhan ini, waktu ada kebenaran, damai sejahtera ada pada kita. 我们要把神的话藏在心里，那神的平安就会临到我们。 Selama-lamanya kita akan mengalami ketenangan, tidak seperti Petrus, tidak seperti Pilatus yang terus dikejar-kejar dengan rasa bersalah. 我们要经历神的平安、神的平稳，直到永永远远，不像彼得、不像比拉多那样，一生中被那些他所行的不对的事情追赶。 Waktu kita mengalami damai sejahtera, waktu hati kita tenang, kita akan dengan tenang menjalani kehidupan ini meskipun sulit. 当我们有了主的平安，虽然生活里有困难，但是我们要安然的度过。 Tuhan menolong kita dan memberkati kita untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran di dalam kehidupan. 愿神帮助我们成为行真理的话。 Mari kita tundukkan kepala dan minta Allah secipkan untuk berdoa. 我们低头祷告。Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mau simpan firman-Mu di hati kami supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Tuhan, kami bisa mendengar dengan baik, kami bisa mengerti dengan baik, tetapi kami belum tentu bisa melakukannya dengan baik. Karena itu Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kami bisa mendengar, mengerti, dan dengan tegas kami melakukan firman Tuhan. Biarlah ketika kami melakukannya, kemuliaan semua hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kau berkati Bu Selvi supaya terus menjadi berkat. Nanti di Kematian Umum 2 juga dia akan bawakan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat buat semua orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.